Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 10 Rajab 45 22/1/24 kita teruskan pengajian kita membincangkan tentang persiapan bekalan menuju ke alam akhirat yang sangat panjang perjalanannya, sangat dahsyat suasananya, sangat menakutkan kerana kita keseorangan yang menemani kita hanyalah ibadat, amalan, kebaikan yang kita lakukan di dunia. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hari ini 10 Rajab. Daripada semalam lagi orang duduk atas WhatsApp, duduk tanya, betul ke hari ni ada kelebihan tersendiri? Malam 10 Rajab ni kelebihan saya, kita kata bulan Rajab seperti di awal bulan dulu lah. Anda maklumkan, bulan Rajab ni bulan yang mulia, salah satu daripada bulan haram. Tapi mereka kelebihan tersendiri, kita kata itu buruk padanya. Lebih-lebih lagi yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tidak sabit, yang tidak sahih. Nak puasa hari ni hari Isnin sunat dipersilakan. Tapi kalau nak kata kelebihan khas pada 10 Rajab, tidak ada. Jadi para jemaah berhati-hati. Nak menggalakkan orang puasa bagus, nak menggalak orang ibadat bagus, tapi nak mencerita kepada orang kelebihan-kelebihan yang tertentu perlu kepada dalil. Bukan boleh buat suka hati. Mentangkan kita ada TikTok, bawa TikTok. Kita ada grup, masuk habis dalam grup. Pandai buat poster, reka poster. Tapi pastikan kesahihan. Jangan main-main dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah, ayat kita ini ayat 15 surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita baca hari ini ayat 15. Ayat ini sambung, kesinambungan kepada ayat 14 yang Allah Ta'ala cerita tentang manusia ni suka kepada berapa perkara? Suka kepada 6 perkara syahwat, kegembiraan di atas dunia. Kalau diuruskan dengan baik, maka akan bergembira pula di akhirat nanti. Tapi kalau tidak, dialah akan menjadi bala yang akan menimpa ke atas kepala kita, wal'iyazubillah. Mari kita sambung ayat pada hari ini. 3 ayat lagi ada kaitan dengan ayat 14. Buku belajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Itu ayat menarik kita hari ini, iaitulah tentang Allah tawarkan tawaran yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat daripada mengikut syahwat dan kesenangan serta kehidupan di dunia. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah supaya aku khabarkan kepada kamu apa yang lebih baik daripada sesuatu itu? Apa sesuatu? Balik pada ayat 14, 6 perkara telah kita bincangkan. Sayang kepada wanita, anak-anak, harta benda, kenderaan, hayawan ternakan, kebun-kebun. Allah kata zalika mata'ul hayati dunia, itu semua mata benda dunia ya tu. Mu jangan duduk terperangkap dengan dia. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, tengok dia panggil munasabatul ayah. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut mata benda dunia, maka datang ayat ini menggalakkan kita supaya tumpukan, fokuskan kepada apa? Kepada perjalanan kita ke akhirat yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat di atas dunia yang fana, yang tak seberapa harga nak banding dengan nilai harga akhirat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Itulah janji Allah, itulah tawaran istimewa daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, maka dalam ayat ini qul, katakanlah. Allah perintah suruh siapa kata? Suruh Nabi kata. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linnas, bagi tahu kepada orang. Unabbiukum bi khairin min zalik, a'ukhbirukum wa u'limukum bi khair. Nak ke tidak? Aku beritahu pada kamu, aku maklum pada kamu. Terjemah yang Kelantan, aku wayak kamu. Nak apa dia? Perkara yang lebih baik, lebih mulia, lebih hebat daripada mudah kejar mata benda dunia yang fana, yang sedikit, yang tak seberapa nilainya. Nak ke tidak? Nah, tentulah kita kata nak. Siapa tak naknya? Tulis sikit perbincangan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata ikhtalafa ahlul arabiyyah, ulama-ulama Arab, bahasa Arab berbeza di mana ke berakhirnya istifham, tanya sini, a'unabbiku, nak ke tidak? Jadi nak tu soalan tu berakhir di mana? Ada kata bi khairin min zalikum, mesti setakat tu je. Baik, Allah jawab. Tadi soalan setakat min zalikum, itu soalan. Kemudian datang jawapan, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Tanda ni Fajar, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka yang pertama syurga. Dari syurga, mu ambil ni tinggalkan sakit baki dunia dia jadi tempat tunggangan ke akhirat saja, maka Allah sedia kepada orang yang bertakwa syurga. Sebab tu nama dia takwa. Apa makna takwa? Takwa ni orang yang takut pada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan menjauhi maksiat. Kalau itu orang ini, maka Allah sediakan inda rabbihim, mana rezeki
Nikmat yang Allah sediakan kepada mereka apa dia? Jannatin, syurga. Gapo dalam syurga ada? Min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Allahu akbar. Sungai dia warna cantik air, bukan sungai air susu macam sungai kita sekarang. Satu, syurga sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, kekal dalam syurga, tak keluar-keluar. Allahu akbar. Sungai dia tu katanya pelbagai jenis air. Dengan apa? Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai air mutlak, macam-macam. Mereka kekal dalamnya, tak mati-mati, sebab mati sudah tidak, maksud mati sudah dimatikan, jadi tak mati dah dia. Apa lagi ada? Wa azwajum mutahharatun, mereka, dan disediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih. Bersih dari apa? Dengar ni makcik-makcik, min kulli aza, semua benda hak tak comel atas dunia ni tak ada. Taik mata, no. Tiak busung, tak ada. Tak ada belaka dah. Haid, tak ada haid orang perempuan di dalam syurga. Haid apanya? Atas dunia ada haid, Tuhan nak bagi rehat. Rehat daripada beribadat seketika, rehat daripada dikacau oleh suami seketika. Kau tak rehat makcik rehat lah juga deh. Wal mani, air mani pun tak ada. Wal bau, kencing tak ada. Nifas tak ada. Wa min masawil akhlak, perangai buruk tak ada. Jenis cengih-cengih ke suami, no. Senyum ya 24 jam, masya-Allah. Wa afatil qalbi, penyakit hati, sakit hati ke orang tak ada. Cemburu-cemburu sudah tidak ada. Lisan, lidah pula mani yang cakap, anggota maknanya nisa al-jannah tidak ada keaifan, cacat celah dari sudut fizikalnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut tutur katanya, dari sudut segala-galanya. Allahu akbar. Yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala bagi kepada muttaqin, wa ridwanum minallah. Ini yang paling besar sekali. Serta keredaan dari Allah Azza wa Jalla. Hak paling besar sekali, Allah reda kepada kita yang sudah masuk dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami di alam nyata, di alam maya ni layak ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Orang yang mendapat keredaan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam hadis, tanda hadis ni menarik hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ahli jannah. Ahli syurga masuk syurga belakang, termasuklah kita semua. Allahu akbar. Allah berfirman, ya ahlal jannah, penduduk syurga, semua kita akan jawab, labbaika rabbana wa sa'daik, ya wahai Tuhan kami. Fayaqul hal raditum, mu redha dah, mu puas hati dah, duduk dalam syurga ni puas hati dah? Masya-Allah. Fayaqulun, semua di syurga jawab, wa ma lana la narda, bagaimana kita tak redha ya Rabbi? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah anugerahkan kepada kami nikmat yang engkau tak beri pada orang lain. Sebab kita tak tahu, kita duduk syurga lebar ni, orang duduk atas lagi kita tak tahu, tak pergi lagi rumah dia. Jadi kita kata, ya Rabbi, hak aku dapat ni orang lain tak dapat. Lepas tu kita gejalai pula, tinggi dia lagi pada kita pula dah. Nah, minta pula nak tukar darjah. Fayaqul, Allah jawab, ana u'tikum afdala min zalik, aku akan beri pada kamu lebih baik daripada syurga ni, bidadari ni. Hak ni kecil belakang ni. Qalu ya Rabbi, ahli syurga tanya, wahai Tuhanku, ayyu syai'in afdalu min zalik, apa lagi nak beri? Hak ni pun comel berdoa dah. Fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada.
Allah kata aku telah curahkan kepada kamu keredaan aku tak akan murka kepada kamu selama-lama. Allah jangan aminhu ya Rabbi. Ya Allah, redalah hidup kami di dunia, redalah kepada kami ketika kami mati, redalah kami di akhirat, dan redalah kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Apa lagi kita nak? Apa lagi kita nak? Keredaan Allah Azza wa Jalla. Redha Allah. Nak dapat keredaan Allah bukan dengan main-main, dengan ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlas setiap amalan, semua cara pelaksanaan amalan mengikut sunnah, insya-Allah kita akan dapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang pelik hari ni, kita bukan cari redha Allah, cari redha Tok Syekh. Duduk cium kaki dia, dia duduk gosok segala benda. Tok Syekh mati pakat gosok kubur. Kita kata la, itu bukan cara keredaan Allah. Cara keredaan Allah kita buat yang Tuhan suka, kita ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita selamat. Akhir ayat Allah kata apa? Wallahu basirum bil ibad. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Ayat ini dipanggil ayat sentap. Allah Ta'ala kata, aku tengok belakang kamu, hamba aku. Mu nak syurga? Nak. Mu dakwa mu sayang kepada aku? Dakwa. Mu dakwa mu cintakan Nabi? Iya. Amalanmu lagu mana? Dakwa sayang pada Allah Ta'ala? Pergi ikut orang putih. Dakwa sayang ke Nabi? Pergi reka sendiri ibadat, tak ikut Nabi buat. Nolak. Maka Allah kata, aku tengok semua hamba-hamba aku, mukminnya yang kafirnya, yang baiknya yang jahatnya, yang muttaqin yang asi. Basarun nazar, Tuhan tengok, tak ada benda yang tersembunyi daripada pandangan Allah Azza wa Jalla. Wa basara ilmin, dan Allah Ta'ala tengok dengan ilmunya, tidak ada perkara yang boleh dilindungi, yang boleh disusu, disembunyi daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Karena itu, kalau betul-betul kita nak kepada Allah, kalau betul-betul kita nak kepada keredaan Allah, kalau betul nak kepada syurga Allah, kita buatlah dengan ikhlas, kita buatlah yang Tuhan suka, buat yang Tuhan sayang, bukan lagi buat hak orang suka, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dikatakan, siapa dia buat perkara yang Allah suka tapi dibenci oleh manusia, tidak jadi masalah. Manusia ni kecil je. Tapi kita kalau buat hak manusia suka, dimurkai oleh Allah, sangatlah berbahaya kita. Sebab tak ada harga, tak ada nilai kita di sisi Allah. Walaupun seluruh dunia ni suka puja kita, sebagaimana artis-artis, penyanyi-penyanyi disukai oleh seluruh dunia. Hak duduk hak tua-tua mengangkat pun nak pergi stadium juga, nak pergi tengok pop juga. Tak, tapi dimurkai oleh Allah, buat apa? Baiklah kita merangkak ke masjid, orang tak kenal kita di bumi tidak jadi masalah. Biarlah kita dikenal oleh para malaikat di langit, kita disayangi oleh Allah di dunia, dirahmati oleh Allah Ta'ala sentiasa, dan dirapat keredaan Allah di akhirat. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Baiklah, apakah sifat muttaqin? Tulis, ada 8 sifat. Kalau kita boleh ambil 8/8, itulah cita-cita besar kita. Kalau tak boleh ambil 8/8, kita nak 8/8,5. Oh, lebih lagi ya. Jangan kata tak apa kita buat 5 dah. No, semua sekali kita buat. Cuma kalau tak dapat A, biar dapat B. Tak dapat B, biar dapat C. Semalam mana tazkirah, dipanggil tazkirah transit, balik daripada Kuala Lumpur, turun dekat airport, ceramah dulu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri semangat. Tajuk kita semalam, susah senang, payah ke mudah, sihat ke sakit, tetap dengan sunnah, walaupun ketika senang atau ketika malas. Yang pentingnya amalan kita mesti paksi pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berpaksi kepada rekaan orang-orang. La, kita nak yang ori, kita tak nak yang tidak ori. Baik, tanda ni pelajar. Ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana.
Orang yang muttaqin, sifat dianya orang yang sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa, dia kata apa? Dia kata apa? Yang pertama, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Ini syarat yang pertama. Tulis. Nombor satu, mesti beriman dulu. Baik setara mana kita, charity hebat setara mana, tapi kalau dia tidak beriman, dia tak akan dapat kelebihan ini. Orang kafir ada yang baik, hebat tu orang, ada ke tak ada? Ada. Bahkan ni persatuan buah pinggang, persatuan apa benda sakit-sakit kronik ni, dia lebih ke depan daripada kita. Orang kafir lebih ramai yang nak derma organ, derma anggota dia kepada orang yang memerlukan. Dulu kita kempen dalam khutbah dulu kan, pindah anggota, orang mari besi ustaz dia saing dah kata dak lagi. Dia kata macam mana kempen orang kita tak buat. Saya kata macamlah saya cerita kepada tuan, indahnya poligami tapi kita tak bini dua. Cerita kebaikan kena cerita, buat cerita lain. Baik. Munasabah ayat ini dengan ayat 15. Apa dia munasabah? Allah Ta'ala sebut nikmat akhirat. Allah Ta'ala sebut siapa yang layak menerima nikmat tersebut, syurganya, bidadarinya, keredaan Allah Ta'alanya. Maka ayat ini Allah Ta'ala nak nyatakan, nak detailkan, nak perincikan siapa mereka. Tuan-tuan doa belakang, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami minal muttaqin, daripada orang yang muttaqin, yang bersifat yang pertama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Waj'alna minal mu'minin, jadikan kami orang yang beriman. Satu, maknanya kita declare, kita peristihar, perakukan bahawa kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan Rasulnya. Maka sebab-sebab keimanan inilah yang akan menjadikan kita orang yang hebat, orang yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang beriman. Satu. Permohonan yang kedua, amanna faghfir lana dzunubana. Boleh. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunlah dosa-dosa kami. Tulis. Sifat yang kedua muttaqin, sentiasa minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan Nabi kita duduk satu majlis istighfar 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Kita yang confirm berdosa ni, berapa ratus kali sehari kita istighfar? Mikir, garu kepala. Orang Kelantan kata kelipah. Tahu dah kelipah? Kelipah ni maknanya duduk, orang panggil buka mata, tutup mata, duduk mikir berapa kali aku istighfar semalam. Berapa kali? Coba jawab. Kita semualah penceramah dan pendengar, berapa kali kita istighfar semalam? Astaghfirullah ustaz, tak sempat semalam. Kenapa? Kita rasa kita tak ada dosa, kita rasa kita sudah hebat. Nabi yang tak berdosa istighfar 70 hingga 100, kitanya baru 7 kali istighfar. Itu pun lepas solat. Allahu Akbar. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah. Apa yang Nabi ajar, setiap kali lepas solat astaghfirullah, astagfirullah. Berapa? 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15. Sudah ada minima 15 kali dalam tangan kata orang. Lepas tu kita buat istighfar lain-lain lagi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni dia main nak jawab tau, kelipah dia panggil pejam celik pelajar dah. Baiklah. Itu doa. Dua. Tulis sifat yang ketiga, wa qina azabannar. Ya Allah jauhkan kami daripada azab neraka. Dia dua. Minta ampun satu, minta selamat daripada neraka satu. Karena itu di antara doa kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku nak syurga, aku minta jauh daripada neraka. Itu yang kita kena minta. Dua, surga, jauh daripada neraka. Berapa dah kita? Dua. Tiga dah. Tiga. Yang keempat, tulis yang keempat,
as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Allahu akbar. Yang keempat tulis as-sabirin, dan juga orang yang menjadi orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah. Tulis pelajar-pelajar, berapa kategori sabar? 3. Sabar yang paling tinggi darjat, sabar melakukan ketaatan. Kena sabar nak taat ni, nak solat, nak berjamaah, nak tahajud, nak puasa. Kena sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat bukan senang bang. Payah tinggal maksiat. Maksiat dah sebati 40 tahun dah isap rokok, tiba-tiba ustaz kata rokok haram. Ustaz ni kelek lah dia ni. Tok lebah kapu hamba kata tak haram. Nak haram guna dia duk makan rokok juga. Orang yang isap rokok dia patut rokok tak haram, awak jangan percaya ke dia. Credibility dia sudah down, sudah hilang. Marah dah dia kata. Tak marah warnanya, dia tahu benda haram lagi, duk putar belik, putar alam jadi nak suruh harus. Kerana ikut nafsu semata-mata. Yang ketiga, tulis. As-sabar ala aqdarillahil mu'limah. Kita sabar menanggung kesusahan Allah Ta'ala yang susah. Takdir Allah Ta'ala, musibah, bala, bencana, sabar. Itu dia panggil 3 kategori sabar. 3 kategori sabar kita kena ingat. Allahu Akbar. Berapa dah kita? 4. Yang kelima, was-sadiqin, dan orang-orang yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Benar perkataan. Kalau benar perkataan, perbuatan menyalahi, itu nama dia munafik. Na'udzubillah. Munafik, tipu orang, kelentung orang, cakap manis, buat nipu. La. Jangan jadi munafik. Munafik dalam perbuatan, termasuk dalam i'tiqad, jangan. Mana kita nak orang benar dalam semua perkara. Kalau kita bercakap benar, kita kehilangan dunia kecil. Nak banding kita bercakap nipu, kita dapat dunia tapi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk buat apa kita? Kita bercakap benar, orang benci. Orang benci. Kita kata biarlah, tak apa. Semalam waktu anak di Karneva Haji, alhamdulillah, ahabbakumullah allazi ahbabtani fih. Allah Ta'ala lah sayang kepada tuan-tuan yang menyayangi kita kan Allah. Ramai jumpa dengan makcik, jumpa dengan pakcik, mari menangis dia. Allah, dia kata saya duk tengok kau alam maya bertahun-tahun dah, hari ni jumpa tuan, mari pula nak daftar haji, nak pergi sekali. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpul kita di dunia dan Allah kumpul balik kita dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang profesor mengajar di peringkat Malaysia dan antarabangsa, mari 2-3 kali dia salam. Ustaz teruskan perjuangan menyatakan kebenaran walaupun dipukul oleh orang, walaupun difitnah. Saya kata itu asam garam pendakwah. Tapi dia sebab 2-3 kali dia keluar, dia masuk balik. Teruskan sampaikan yang benar, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami rela walaupun dituduh sekali dengan ustaz, tak apa. Kita kata masya Allah tabarakallah. Manusia mencari kebenaran, tapi kadang-kadang syaitan mengkelabukan kebenaran, dikosmetikkan dengan benda rekaan lebih baik daripada hak Nabi, hak kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itulah perjuangan. Baik, sabar 3 peringkat. Kita pergi kepada yang ke-6. Tulis nombor 6. Benar tadi kan? Yang kelima benar. Yang ke-6, wal qanitin, dan orang yang sentiasa taat. Orang yang sentiasa taat akan perintah Allah Azza wa Jalla. Al qanitin dengan makna al muti'in, orang yang taat.
alladzina yudawimuna ala ta'ala, yang orang telah berkekalan melakukan ketaatan, solat sentiasa dalam keadaan khusyuk, berdiri kerana Allah bukan berdiri kerana orang, kita kata alhamdulillah. Allahumma ja'alna minal qanitin, jadilah kita ni ya Allah dari kalangan hamba-hambanya yang sentiasa berdiri melakukan ketaatan. Ada orang tua tanya, ustaz saya tak boleh berdiri dah, saya solat sambil duduk. Itu maksudnya berdiri, maknanya melakukan ketaatan, melakukan ibadat yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud al-qanitin, bukan masa kena berdiri. Kalau boleh berdiri, berdirilah. Tak boleh berdiri, duduk. Tapi jangan duduk waktu boleh berdiri, jangan. Sifat yang ketujuh, boleh. Yang ketujuh, wal munfiqin, dan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Yang pertama sekali dapat harta, tunai zakat dulu. Zakat dulu. Sudah zakat, sedekah, infak, bagi belanja kepada zawil arham, silaturrahim, kaum kerabat, bantu orang-orang susah di mana saja mereka berada. Orang tak susah, tapi kita bina pusat pengajian, pusat dakwah, pusat pengajian Islam, pendidikan tarbiyah, untuk menyampaikan agama Allah, beri pendidikan kepada masyarakat. Ini termasuk dalam al-munfiqin, orang yang memberi infak pada jalan Allah. Inilah kempen kita. Tulis tuan-tuan, kempen Abu Anas dan pendakwah lain pun sama juga, kempen hartaku milikku. Ini kita duk kempen ni, harta kita biar jadi milik kita. Nak kata nak harta kita jadi milik kita? Semua jawab nak. Berapa ringgit sedekah? Hak tu bakhil. La, hapuskan kebakhilan, sebab tak ada faedah bakhil. Harta kita akan menjadi milik orang, entahkan tidak, entahkan apa. Banyak kali dah nak cerita tentang seorang kaya yang tinggal berjuta-juta, beratus juta duit, tapi tak dapat faedah untuk akhirat. Nak kata apa? Kita biar kita tinggal harta menjadi milik kita. Kita mati, harta tu wakaf kekal kepada kita, insya-Allah. Hartaku milikku. Ada orang bila kita offer, bagi tawaran, bawa mari semayang, mayat mari semayang sini. Kalau mati, jiran-jiran tetangga ambil mayat, usung, bawa atas van jenazah, bawa masjid, kita solat. Alhamdulillah, pelajar-pelajar kita ni kalau waktu tak cuti, paling kurang minima 500 orang solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Jangan bawa nasi bungkus, jangan bawa sampul duit untuk bayar orang solat. 500 orang. Ada juga jiran tetangga tak mau mayat sini, tak sih waktu nak mayat di rumah dia, di balasah dia yang ada 3 orang, 40 orang. Kita kata kamu cari lari daripada 500 kepada 40 orang. Kenapa? Allah, kadang-kadang kita rasa takut nak bercakap. Oleh kerana orang itu waktu hidup tak mari masjid, mati pun keluarga dia tak bawa pergi masjid juga. Ya Allah Akbar. Kita kata paling kurang tak boleh masuk masjid sambil berdiri, biarlah kita bawa masuk masjid sambil melentang. Melentang duduk atas keranda, atas usungan, tapi usung pun tak masuk masjid juga. Nak kata apa? Allah, takut kita bila kita bincang benda-benda macam ni. Orang berjuta-juta tinggal duit boleh bersaka, nak buat masjid sebuah 4-5 juta tak mau bagi. Nak kata apa? Waktu hidup tak boleh masuk masjid sambil berdiri, waktu mati melentang pun anak dia tak buat masjid juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insahlah kita tuan-tuan dan puan-puan, bahaya kita. Bahaya ke tidak? Baiklah, yang ke-8 yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur di akhir malam ni waktu mustajab doa. Sebab apa? Nabi kita sebut dalam hadis yang sahih, dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, hina yabqa thulusul lailil akhir, 1/3 malam. Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Hamba aku, siapa yang sedang berdoa aku perkenankan. Man yas'aluni fa a'tiyah, siapa dia minta aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa dia minta ampun aku beri keampunan kepada dia. Ketika itulah kita sedap tidur kerah-kerah, tak bangun juga sekali-sekala,
ketika ada sorakan tepik sorak, tengok bola, cukup tak cerdik kita bangun waktu ada benda lara, tak bangun waktu Tuhan panggil, nak bagi keampunan, nak mustajab doa, nak beri permohonan, cukup berat dalam hidup kita ni para jemaah sekalian. Maka Allah Ta'ala sebut khas ciri yang ke-8, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun pada waktu sahur. Sebab apa waktu sahur? Sebab waktu tu waktu Allah Ta'ala buka pintu seluah-luahnya, dan Allah berfirman, man yad'uni, man yas'aluni, man yastaghfiruni. Siapa? Tiba-tiba kita tak bangun. Malunya kita kepada Allah, ya Rabbi, Allah muwaffiqna liqiyamil lail. Ya Allah, taufiklah kepada kami dapat bangun di akhir malam, dapat beristighfar, dapat minta ampun, dapat berdoa, dapat bermunajat, dapat merayu, dapat bercakap dengan Allah Azza wa Jalla, memberitahu segala kehendak kita, aman di dunia, tenang dalam kubur, mendapat keredaan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Sekarang 8 sifat. 8 sifat ni, tuan-tuan boleh tak boleh? Tak ada orang kata tak boleh. Apa dia? Ulang balik 8. Yang pertama tadi dikata apa? Beriman. Alhamdulillah, beriman. Yang kedua, minta ampun. Tak apalah, tak bangun pagi pun, minta ampun, siang pun minta ampun. Yang ketiga, minta jauh daripada neraka. Yang keempat, sabar. Yang kelima, benar. Yang keenam, sentiasa berdiri melakukan ibadat. Yang ketujuh, infak. Yang ke-8, mustaghfirina bil ashar. Satu kategori khas, ya. Dalam di awal tadi ada dah waqina azab, benar. Tapi yang ke-8 khas, eksklusif, orang yang boleh bangun beristighfar pada waktu sahur. Satu keistimewaan lagi kita dapat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boleh ke tak boleh pakcik? Makcik? Boleh? 8 boleh? InsyaAllah. Siapa kata tak boleh, lemah sangat dia. Allahu Akbar. Mari kita cari 5 faedah pula untuk memperkukuhkan lagi perjanjian kita, semangat kita untuk melaksanakan 8 tuntutan, 8 manifesto yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk meraih keredaan Allah Ta'ala di akhirat, meraih syurga Allah, meraih keamanan di dalam kubur, dan meraih kesenangan di dunia. Allahumma amin. Baik, tanda yang pertama, qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalik. Allah Ta'ala tanya kepada kita, nak ke tidak? Kenapa dia guna perkataan persoalan, perkataan tanya? Ini para guru, ahli-ahli pendidikan, dia tanya, uslub tanya ni nak mencelikkan mata. Betul tak? Kita guru tanya, pelajar-pelajar, murid-murid semua, awak tahu ke tidak? Pelajar hidup cakap, apa cikgu? Allah tanya, nak ke tidak aku beritahu kepada kamu? Semua kita jawab, bala ya Rabbi, nak. Apa dia Tuhan nak bagi tahu? Lillazina taqaw, bagi orang yang bertakwa, ini syurga yang dijanjikan, syurga yang ditawarkan. Ayat ini nak kontra, lawan dengan ayat 14, 6 yang disukai oleh nafsu, yang digemari oleh syahwat. Allah kata itu semua kecil. Kalau musalah guna ke neraka dengan sebab syahwat, kalau diuruskan dengan baik, maka dia menjadi bekalan ke akhirat. Maka di sini Allah Ta'ala jawab, ajar kepada kita 8 lawan dengan 6 yang telah kita sebut di awal tadi. Mudah-mudahan kita layak ke syurga, menjadi orang yang muttaqin, orang yang takut, orang yang dengar, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan yang paling tinggi sekali darjah, ridwanum minallah, iaitulah keredaan Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat, tengok, ini ilmu tadabbur, ilmu orang panggil mengkaji Al-Quran. Di akhir ayat Tuhan kata apa? Wallahu basirum bil ibad. Allah kata, aku tengok belakang, tengok dengan ilmu dia, tengok dengan pandangan dia. Allah Ta'ala tengok belakang. Ayat ini menjadi at-tahzir minal mukhalafah, amaranmu jangan canggah arahan Allah Azza wa Jalla. Kita bila kita sedar, kita tahu, kita insaf, Tuhan tengok pada kita, Tuhan tahu apa yang kita buat, kita tak beranilah nak buat.
Sebab apa? Sebab Tuhan tahu. Kalau manusia tahu, kita boleh sembunyi, tapi Tuhan tahu nak sembunyi kat mana? Tak ada tempat sembunyi. Maka kerana itulah kata di para ulama tadabbur, bukan semua orang mengaku dia beriman diterima iman dia. Bukan semua orang yang mengaku dia bertakwa dia minal muttaqin, sebab Allah yang nilai. Kalau manusia nilai, memang kita orang baik, kita orang jujur, kita orang hebat. Tapi bila Allah nilai, tak tahu di mana level kita, di mana standard kita yang Allah nak beri kepada kita. Cuma kita usaha, kita cuba, kita buat yang terbaik supaya kita naik darjat. Ada nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla yang layak kita ke syurga, layak kita mendapat keampunan, layak mendapat keredaan. Allahumma amin. Baik, yang ketiga, tulis faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga daripada ayat kita ni, Allah kata apa? Lil alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ayat ini sifatil muttaqin, orang yang bertakwa, dia kena iklan keimanan dia kepada Allah. Saya orang beriman. Sentiasa kita mengatakan amanna, ya Allah kami beriman dengan mulut kita, beriman dengan hati kita, dan beriman dengan anggota kita, iaitulah taat, melakukan ketaatan, ikut segala perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan. Dan iktiraf kita, mengakui kita ni hamba Allah Azza wa Jalla, mengabdikan diri kepada Allah. Jangan bangga diri, jangan sombong, jangan rasa kita sempurna. Kita kena mengakui kelemahan kita, maka sentiasalah menuntut keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya Allah beri apa yang kita nak, Allah sampaikan hajat kita nak jadi hamba yang beriman. Maka itulah kata di para ulama, inilah di antara tawassul yang tinggi. Innana amanna, ya Allah kami beriman denganmu, maka berilah kepada kami syurga-Mu. Itu dia panggil tawassul dengan apa? Dengan keimanan kita, tawassul dengan amalan-amalan kita yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan layaklah kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang keempat, Allah Ta'ala sebut berapa sifat lagi di sini? Ada 4 atau 5 sifat. As-sabirin, orang yang sabar. Sabar daripada apa? Sabar dari tiga kategori tadi. Sabar ke taat, sabar tinggal maksiat, sabar di atas musibah. Jangan banyak mengamuk. Bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, banyak sabar, mulut tak bercakap, hati mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dia panggil sabar. Sifat yang kedua, as-sadiqin, orang yang benar, orang mukmin tidak bohong. Ada dalam hadis kata, orang mukmin mungkin nakal, tapi la yakzib, tidak bohong. Kalau orang suka bercakap bohong, suka cakap kelentung, janji berlawak, kata orang Kelantan tak tunai, maka itu sifat munafik, wal iyazubillah. Hapuskan dalam diri kita sifat yang buruk ini. Yang ketiga, orang yang kunut mana orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala. Solat dia, puasa dia, segala ibadat-ibadat yang kita buat. Yang keempat, infak. Tadi semua body, yang ini harta. Mungkin body tak kuat, tapi harta berjalan. Hari ini harta kita sudah sampai ke pelosok dunia. Betul tak? Palestin ada tabung. Orang-orang non-Muslim, dakwah non-Muslim ada tabung. Dakwah untuk jaga mu'alah ada tabung. Orang banjir ada tabung. Orang kelaparan ada. Kita kata alhamdulillah. Biarlah duit kita masuk dalam semua tabung-tabung kebajikan. Biar kita ada aset di semua tempat. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Itu sifat. Maka di sini Allah Ta'ala sebut kepada kita apa dia? Sifat-sifat yang besar, supaya kita semua sedar 8 sifat ini sifat orang muttaqin, sifat orang beriman. Kalau kamu betul-betul nak beriman, nak jadi orang baik, nak jadi orang hebat, maka jangan lupa 8 sifat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pindah ke yang kelima. Allah Ta'ala susun ayat ini, susunan ayat yang cukup cantik. Cukup cantik. Dia panggil as-sabir, sabar dulu dimula dengan sabar. Lepas pada kita beriman, kita bertakwa, mari sifat lain pula, sifat sabar.
Sebab apa? Bila kita nak benda baik, yang pertama sekali kita kena beriman. Sebab itu hubungan kita dengan Allah. Kemudian bila kita beriman, kita kena istighfar, bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa. Kemudian marilah nak jaga kebersihan jiwa, kena sabar. Sabar 3 perkara tadi. Kemudian kena benar. Kena lakukan ibadat. Buah saja kata dengan mulut ya kuat iman, tapi ibadatnya tidak, kita kata itu pengakuan munafik, wal iyaz billah. Dan sabar, hilangkan milik kita yang sementara, harta-harta kita tukar ke akaun milik kekal, nama dia infak fi sabilillah. Satu lagi keistimewaan Allah Ta'ala tutup ayat kita ini, kenapa dia tutup dengan wal mustaghfirina bil ashar, minta ampun pada waktu sahur. Tulis, ini satu kata-kata hikmah, dia panggil masyru'iyatu, suatu disyariatkan. Setiap kali kita buat benda baik, kita akhiri dengan istighfar. Kita akhiri dengan istighfar. Bila kita bangun banyak malam, bangun tahajud, bangun witir, bangun ni, akhir kali kita minta ampun, ya Allah, takut-takut aku tak ikhlas dalam ibadat tadi, ya Rabbal Alamin. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tengok, Allah Ta'ala akhir surah Al-Muzammil ketika Allah perintahkan Nabi bangun tinggalkan selimut pergi tahajud, di akhir ayat Tuhan kata apa? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Selesai daripada mengerjakan haji, tanda pelajar ayat surah Al-Baqarah ayat 198, ayat 199, fa iza afattum min Arafah, bila mau keluar daripada Arafah pergi Masjidil Haram, akhir ayat Tuhan kata wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, meminta ampunlah kepada Allah kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Lepas solat apa Nabi kita buat? Tanda ni pelajar-pelajar. Lepas solat Nabi buat apa? Nabi kita mula dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ulama hadis kata, apa hikmat Nabi kita beristighfar? Hikmat dianya sebab Nabi kita bimbang, takut-takut solat aku tadi tidak sempurna, maka di mula-mula sekali dia minta ampun. Ini hikmat. Tapi malangnya format istighfar zaman kita ini, dia tukar format. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada, walaupun tak ada dalam sunnah yang sahih Nabi baca macam tu, tapi tetap dibuat. Kerana apa? Ada seminar cerita kepada kita, saya dah sebut 3 hari lepas, seorang profesor dia bentang di sini kerana ada dalam manuskrip pengajian Tanah Melayu mengubah apa yang ada dalam sunnah Nabi. Kita kata, kita tak kata tak elok, semua baca ayat Quran elok, tapi tartib susunan yang Nabi buat mengandungi hikmah, mengandungi kebijaksanaan. Tentu di sana ada rahsia, sama ada kita tahu atau tak tahu. Ini penting. Tapi apa boleh buat, kita ajar orang tak dengar. Sebab apa? Dia kata awak ni tak sama dengan orang. Kita kata tapi yang saya ni sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Tuan-tuan ikutlah yang Nabi. Maka kata di para ulama tadabbur, Allah khatamkan ayat kita ini wal mustaghfirina bil ashar, sebab inilah tempat yang paling sukar bagi kita nak tinggalkan nafsu tidur, nafsu selimut, nafsu apa-apa. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi bangun tinggal selimut. Di akhir ayat wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan yang bangun waktu sahur, jangan duk sibuk dengan main WhatsApp, jangan duk sibuk duk WhatsApp sana sini. Kita berwassak dengan Allah Azza wa Jalla, ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa dari bapa aku, ampunkan dosa isteri, yang isteri pula dosa suami dan anak-anak. Minta maaf, minta ampun, menangis kita di sisi Allah Azza wa Jalla pada saat itu. Kemudian bila tamaknya waktu di akhir waktu malam, kita istighfar dan kita tutup dengan salatul witri, insya-Allah. Mudah-mudahan 5 faedah yang kita kutip pada pagi ini menjadi pencerahan kepada hati kita, melapangkan dada kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-18 dalam CD yang akan datang, iaitulah asyhadatu bi wahdaniyatillah azza wa jalla, penyaksian kita kepada keesaan Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.